Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelaskan surah. Baik. Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan mula kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Sadaqallahul aliyyul azim. Surah Az-Zumar ayat 18. Baik, pertama dan selamanya sama-sama kita melafazkan kesyukuran kita kehadap Ilahi di atas limpah dan kurnianya. Hari ini kita dapat bertemu semula dalam kelas tafakuh kita pada kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Al-Fadil Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Sebelum tu yang dihormati yang dipertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir sesi 2020-2021 Ustaz Ahmad Farhan, terusnya Raisah Ustazah Siti Syazanazwa, barisan ATKT, sahabat sahabiah, ikhwah akhwat yang sedang menonton sama ada di Mesir ataupun di Malaysia. Semoga semua berada dalam lindungan Allah. Ala kulli hal, baik, ala kulli hal, insya-Allah hari ini kita akan sambung kita punya tafakuh pada surat 89. Surat 89 pada bab al-istihsan. Al-istihsan, dalil yang kelima. Baik, sebelum kita masuk surat 89, kita refresh sedikit pengajian kita, tafakur kita sebelum ni pada ta'rif dan pembagian istihsan. Jadi hari ni kita masuk pembagian. Sebelum tu ta'rif kan. Ta'rif istihsan kita sebut sebelum ni ada dua, ya. Ada dua yang disebut oleh ulama lah, dua yang utama, iaitu mentarjihkan ataupun mengambil kias khafi ke atas kias jali, ataupun mengambil kias khafi dengan meninggalkan kias jali bidalil, kerana dalil, kerana ada dalil lah, apa-apa dalil yang menjadi sandaran kepada kenapa kita ambil kias khafi itu, ataupun pengecualian daripada hukum juz'i, pengecualian hukum juz'i daripada hukum usul
hukum usul yang kuli ataupun disebut sebagai kaedah ambil. Juga diambil kerana binaan ala dalilin khasin, kerana dalil yang khusus yang menuntut supaya kita mengambil kaedah ataupun mengambil hukum juz'i itu daripada kita mengambil hukum asal yang kuli. Baik. Kita dah pergi anwa' yang pertama, istihsan bin nas. Istihsan bin nas ataupun kita sebut sebagai al-mustasnayat lah. Hukum-hukum mustasnayat yang ada dalil ataupun nas khusus yang mengecualikan dia daripada hukum kuli dia ataupun kaedah amal dia. Kemudian kita dah masuk istihsan dengan ijma', kemudian istihsan dengan uruf dan istihsan dengan darurah. Pada hari ini kita masuk jenis yang kelima pada muka surat 89. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Al-istihsanu bil qiyasil khafi. Istihsan dengan kias khafi. Baik. Maksudnya hari ni kita akan masuk pada jenis istihsan yang kita sebut tadi, mengutamakan kias khafi daripada kias jali. Okey. Wa huwa al-qa'imu fi muqabalatil qiyas. Fi muqabalatil qiyasil jali. Iaitu mengambil kias khafi ni yang bertentangan dengan kias jali, ataupun mengambil stand atau mengambil pilihan pada perkara yang bertentangan dengan kias jali. Mithla waqfil ardi zira'i. Contohnya seperti mewakafkan tanah pertanian. Tanazu'ahu qiyasan. Yang mana dalam kes ni mewakafkan tanah pertanian ni ada dua kias yang bertanazuk, iaitu kias jali dan kias khafi lah. Tanazuk ni faham kan? Bertembung, bergaduh, bertembung, macam itulah. Jadi qiyasun jaliyun wa huwa anna al-waqfa yushbihul bai'i litanazuli fihi ma 'anil milkiyah. Yang pertama disebut qiyas jali, iaitu apabila hukum wakaf tu keharusan hukum wakaf itu tadi disibihkan dengan baik, diumpamakan dengan baik. Sebab apa? Sebab tazanul 'anil milkiyah, iaitu melepaskan keduanya daripada pemilikan. Jadi dikiaskan wakaf kepada, atau mengiaskan wakaf ke atas baik. Jadi baik ni asal, wakaf ni furu'. Ilah dia kata apa? Kerana tanazul 'anil milkiyah, iaitu melepaskan pemilikan. Jual beli ni bila kita buat akad, barang kita tu kita jual. Jadi kita melepaskan pemilikan barang tu daripada kita. Begitu juga kalau wakaf, bila kita cakap niat wakaf kan, aku wakafkan tanah ini, contoh tadi tanah zira'ah kan. Jadi dia melepaskan pemilikan tanah tu daripada milik dia. Jadi kias tu adalah kias yang jelas lah. Sebelum kita sambung, kita refresh sikit. Kias jali dengan kias khafi. Kias jali kias jelas, kias khafi kias yang samar-samar. Jadi sebelum ni bab kias kita dah bincang kias beza kias jali dan kias khafi. Kias jali ni perbezaan yang ada di antara asal dan furu' tu, dia tak memberi kesan kepada kias tu lah, kepada hukum kias tu. Adapun kias khafi ni, perbezaan di antara asal dan furu' tu, dia boleh memberi kesan kepada kias itu tadi. Maksudnya hasil tu boleh jadi tidak seperti yang sepatutnya, atau kita sebut kias ma'al fariq.
Jadi bila ada, boleh cakap kemungkinan ada perbezaan antara asal furuk tu, kemungkinan boleh berlaku kesalah kiasan. Itu yang kita kata sama-sama tu betul ke dia? Betul ke boleh kias ni? Itulah. Okey. Jadi yang pertama ni disebut kias zali. Kias zali iaitu kiaskan wakaf ke atas bai'. Fala yadkhulu fil waqfi huququl irtifaq. Huququl irtifaqi ka haqqil mururi wa tariqi wa syirbi wal masili illa bin nassi 'alaiha min al waqfi kama fil bai'. Maka bila kita kiaskan wakaf ni dengan bai', maka tidak termasuk dalam wakaf itu tadi hak-hak irtifaq. Hukukul irtifaq ni hak-hak kepentingan awam lah, boleh cakap macam tu. Hak-hak awam ataupun hak kepentingan awam. Contohnya seperti hak murur. Murur ni melintas. Hak melintas, hak jalan, hak minum, hak masil ni hak laluan air ataupun kumbahan. Kecuali dengan nas yang membolehkan ke atas hak-hak tadilah, daripada wakaf kama fil bai'. Okey. Jadi siapa yang tak pernah dengar istilah hukukul irtifaq ni, mungkin pening sikit kan? Pernah dengar? Tak pernah okay, jadi kita terangkan sikitlah hukukul irtifaq ni. Hukukul irtifaq ni dia adalah pemilikan ataupun pemilikan manfaat. Pemilikan manfaat dia bukan milik benda tu. Pemilikan manfaat pada benda yang tidak bergerak. Kes hukukul irtifaq ni hak-hak pada benda-benda tak bergerak je lah. Okay, itu pegang dulu. Jadi kes dia ni, Imam Al-Fatih Dr. Wahbah Zuhaili sebut ada 3 punca utama dia lah kenapa hukukul irtifaq ni boleh berlaku. Yang pertama, apabila benda tu ataupun yang kita kata benda yang tak bergerak tadi tu, dia memang untuk awam, hak kepentingan umum kan. Benda tu memang awam maklum, benda tu memang untuk kepentingan awam. Okay, itu yang pertama. Nanti kita beri contoh. Yang kedua, disebabkan kesepakatan sewaktu berakad. Akad jual beli. Okay. Yang mana dalam akad tersebut, aku boleh mengambil manfaat pada benda ni walaupun aku jual kepada kau. Okay, contoh. Yang ketiga, apabila benda tu tidak diketahui dari sejak bila ianya bermula, dan ianya adalah untuk masalah lah.
ni. Iklan sebentar. Test. Dengar. Tadi terputus daripada mana? Ada respon. Terputus dari mana? Kalau ada nanti kita ulang balik. Macam lama tak ada suara ke baru je? Dah. Dah. Ada yang boleh respon tadi putus daripada mana? Kalau ada boleh respon ke baru je? Baru seminit. Okay. Tapi harap jelas lah cerita pasal hukukul irtifak tadi. Cuma nak cerita dia termasuk dalam hukukul irtifak ni, dalam jenis yang kedua tadi, iaitu ketika mana perjanjian dalam akad. Termasuklah dalam tu ijarah, sewaan. Jadi bila sewa ni kita bukan bagi bagi milik harta tu, tapi kita bukan jual harta tu, tapi kita jual manfaat dia. Bagi pemilikan manfaat, bukan pemilikan ain tu kan. Okey. Jadi kalau sewa ni kita boleh je buat contoh sewa rumahan. Kita sewa rumah, mama sewa rumah dekat kita. Tapi mama tu masih lagi boleh mengambil manfaat dekat rumah tu. Masih boleh letak barang-barang dia dekat rumah kita kan. Lepas tu sempit rumah. Dia kata terputus lagi pada pasal cabang baik. Cabang baik. Jauh tu. Okey. Okey, tak apa. Poin dia sini sebab kita nak kaitkan dengan ijarah. Ulang balik 3. 3 sebabnya. Biasa antaranya sebab bila benda tu benda memang secara umum tahu itu adalah untuk manfaat umum. Contohnya parit yang ada pada tanah seseorang tu. Kemudian perjanjian akad contoh yang kita bagi tadi dalam ijarah, walaupun kita sewakan rumah tapi kita cakap aku boleh ambil manfaat daripada rumah ni. Macam mama bawa kat kita kan, boleh simpan barang dia kat rumah sewa kita tu kan. Yang ketiga sebab benda tu tak tahu dari bila mulanya. Ini sebab hukum irtifak. Contoh macam kes Sungai Lui tadi. Saluran dekat tanah orang yang baru beli tu tak tahu sejak bila saluran tu dah ada. Tapi memang dah lama orang pakai untuk kampung Sungai Lui tu. Jadi kalau kan itu hukum irtifak untuk hukum orang awam yang tak boleh dihancurkan lah. Jadi hukum irtifak ni benda yang kita ulang balik, benda yang pada benda ni tak bergerak. Dan ada contoh-contohnya tadi. Contoh benda tak bergerak tu jalan, lintasan, minuman ni contoh macam perigi lah. Perigi tak bergerak, perigi kita boleh ambil minum ataupun manfaat air itulah. Lepas tu kumbahan, almasil, parit mengalirkan najis. Masil tu untuk aliran najis, kumbahan lah. Lepas tu almasir, saluran air. Kemudian al-jidar, dinding. Jadi kalau hukukul irtifak tu jual beli, kita jual ain. Jadi kalau ikutkan, bila kita dah jual, terlepaslah kita punya hak untuk mengambil manfaat daripada barang yang kita dah jual tadi.
Tapi kalau ijarah, bila kita sewakan, ain tu masih milik kita, tapi manfaat tu ada orang tu boleh ambil. Tapi maksudnya kita boleh ambil manfaat lagi. Okey. Itu ijarah. Jadi nak kaitkan dengan wakaf dan kes hukukul irtifak ni. Jadi dia kata bila dikiaskan wakaf dengan baik ni, kiaskan wakaf dengan baik ni, seolah-olah wakaf tu orang ni diserahkan pemilikan barang tu dekat umum lah. Wakaf ni umum kan. Jadi kalau ikutkan ni kias jali lah, kias yang jelas. Litanazul anil milkiyah, perpindahan pemilikan. Jadi bila pindah milik, kalau ikutkan sepatutnya yang wakaf tu tak boleh, orang yang mewakaf tu dia tak boleh ambil manfaat, kan? Kalau ikut ni salah satu hakul murun, dia tak boleh ambil manfaat. Tapi bila kita kiaskan dengan kias khafi, wa qiyasun khafiyun wa huwa anna al-waqfa yushbihu al-ijarata li ifadati kulli minhuma hakil intifa'i bil aini. Jadi bila kiaskan bila kita ambil kias khafi, iaitu kiaskan wakaf dengan ijarah. Wakaf tu disibihkan ataupun diumpamakan seperti ijarah, kerana faedah kedua-duanya adalah mengambil hak, mengambil manfaat daripada ain. Jadi dia kata asal ni adalah ijarah, furuknya adalah wakaf, ilahnya adalah mengambil manfaat ain, bukan mengambil ain tu. Mengambil ain tu yang baik tadi, mengambil manfaat ain. Okey. Jadi bila mengambil manfaat ain ni termasuk dalam ijarah ni kes hukukul irtifak tadi. Kan? Kes hukukul irtifak tadi. Boleh walaupun kita dah bagi manfaat, pemilikan manfaat tu ke orang lain, kita masih boleh mengambil manfaat. Jadi cakap fatadkhulu hukukul irtifaqi walau lam yanusil waqifi 'alaiha kal ijarah. Maka termasuklah hak-hak irtifak tadi tu walaupun tidak ada nas yang walaupun tidak wakif tu tidak orang yang mewakaf pun tidak mengenaskan, tidak menyebutkan ke atas dia, ke atas hak-hak alaiha tu, hak kembali pada hukum irtifak kal ijarah, walaupun tak sebut wakaf ni nanti aku nak pakai juga, tapi dia ada hak juga, dia boleh pakai juga benda yang diwakafkan tadi, seperti sewaan lah, seperti ijarah. Walaupun kalau ikutkan sepatutnya yang lebih jelas tanah tu bukan milik dia dah, kan? Tanah tu bukan milik dia, jadi sepatutnya baiklah yang kita ambil kan, kias jali. Tapi walaupun bukan milik dia, dia boleh ambil manfaat lagi. Jadi seolah-olah macam ijarah pula. Tapi kalau yang lebih jelas kias jalinya adalah dengan baik, sebab dia dah tak ada manfaat, dia tak ada pemilikan dekat tanah ziraah tadi. Tapi dia ambil juga kias dengan ijarah, sebab dia walaupun dia tidak memiliki tanah tu, dia masih boleh mengambil manfaat. Tapi kalau ikut anak ijarah ni dia masih memiliki barang tu. Jadi diutamakan kias khafi ni ke atas kias jali. Wa yurjahul qiyasu ats-tsani 'ala al-qiyas al-awwal. Dirojahkan kias yang kedua, iaitu kias khafi ke atas kias yang pertama, iaitu kias jali. Li'anna al-maqsuda min al-waqfi huwa mujarradul intifa'. Kerana maksud ataupun tujuan daripada wakaf ni iaitu
semata-mata untuk mengambil manfaat atau memberi manfaat. Bukan kes apa ni, kes wakaf ni bukan sebab nak pindah milik, tapi sebab nak manfaat daripada wakaf tu. Jadi sebab tu dia tarjihkan kias dengan ijarah, walaupun dia dah tak ada pemilikan. Wa dzalika la yatahaqqaqu illa bil irtifaqat. Fatadkhulu fi waqfil ardi hukman duna nassin 'alaiha. Maka tidak terrealisasi apa ni, intifaknya tadi, tidak terrealisasi permanfaatan benda yang diwakafkan tadi, kecuali dengan irtifaqat. Kecuali hak-hak irtifak tu di-applykan ke atas benda tu. Maka termasuklah dalam wakaf tanah yang tadi hukum yang sama, walaupun tanpa dinaskan ke atas ni, tanpa disebutkan ke atasnya. Apa ni, walaupun dia tak sebut aku wakafkan ni, aku nak pakai juga, tapi dia boleh pakai juga. Okey, kita bagi contoh lain. Bila seorang tu dia wakafkan perigi untuk masjid. Jadi kalau ikutkan, dia dah tak ada pemilikan lah. Kalau kita kiaskan dengan baik, perigi tu dah bukan milik dia. Jadi dia tak boleh pakai lah, sebab bukan milik dia kan. Tapi disebabkan kita tak ambil kias dengan baik, kita ambil kias dengan ijarah, walaupun bukan milik dia, tapi bila kias dengan ijarah terpakai hukum-hukum irtifak dekat perigi tadi, maka dia boleh mengambil manfaat juga kat perigi tadi. Dan antara kesannya, contoh anda bagi kesan lain. Bila seorang wakafkan kapet, ni contoh jauh sikit lah. Bila orang wakafkan kapet dekat masjid, kalau ikut kita kiaskan dengan baik, maksudnya pemilikan kapet tu jadi milik masjid. Okey. Jadi bila masjid beli kapet baru, kemudian tak pakailah kapet lama tu kan. Kalau ikutkan baik tu, dia tak boleh bagi kat orang ramai. Maksudnya tak boleh, kapet tu tak boleh bagi kat orang ramai. Sebab kalau kita kias dengan baik, tak ada hukum irtifak. Tak ada hukum hak-hak kepentingan awam. Maksudnya tak boleh bagi kat awam lah. Jadi biasanya orang bakar kapet. Tapi kalau ikutkan, bila kita kiaskan dengan ambil kias kopi ni, iaitu dengan dasar istihsan ni, dia ada hukum irtifak dekat benda wakaf tadi. Jadi tak perlu bakar kapet tu, boleh bagi kat orang ramai. Walaupun barang tu barang wakaf kan. Kalau ikut barang wakaf, orang tak boleh suka-suka ambil. Tapi disebabkan bila dah tak guna hukum irtifak ni, masjid boleh bagi kat orang ramai. Tu antara kesan dia lah. Jadi nanti kalau balik Malaysia, tiba-tiba masjid buat kapet baru, jangan sampai ada gaduh lah. Nak bakar ke, nak bagi orang kampung kan. So dah faham benda ni, boleh buat hujah lah. Okay, faham Jadi satu lagi sebut, kalau kita pergi lebih mendalam lagi perbahasan hukum irtifak ni, dia punya antara dasar dia, yang penting hukum irtifak ni dia tidak memberikan mudarat. Tidak memberikan mudarat kepada pemilik benda tu. Contoh tadi kisah Nah tadi, contohlah parit tu menyebabkan tempat rumah dia tu bau busuk. Jadi dia ada hak untuk minta parit ni ditukar, dialihkan jauh sikit ke. Contohlah. Okey, masuk kitab balik. Lama pula kat pendengar pertama ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithla ikhtilafil ba'i
wal mushtari fi miqdari thaman. fa innal aqidain yatahalufan istihsanan. Okay, contoh dia apabila penjual dan pemberi dia berikhtilaf. Dia berikhtilaf pada kadar harga. Abu dengan Ali, kan? Jadi Abu jual barang dekat Ali. Dua orang sembang, okey, betul, macam dah setuju harga lah. Okey, lepas tu bila time bayar, Ali bayar tu barang tu harganya 500. Ali bayar 450. Lepas tu Abu kata, 500 ni. Kau bayar tak cukup ni, sepatutnya bayar 500. Lepas tu Ali cakap, tak, 450, barang ni 450. Harga maksudnya dia berkhilaf pada kadar harga tu. Jadi apa cerita dia? Jadi cerita dia kalau guna kaedah istihsan dengan kias khafi ni, dua-dua tu dia ada hak untuk sumpah, hak sumpah. Hak sumpah ni maksudnya dia sumpah lah, aku yang betul. Maksudnya harga ni aku sumpah, harga dia 500. Abu kata, Ali kata aku sumpah harga ni adalah 450. Jadi bila kalau dua-dua dah bersumpah, dua-dua ni terlepas. Jadi ke akhirat siapa yang menipu, ke akhirat dia kena lah. Itulah. Ini asalnya. Tapi kalau ikut wakil sekarang, walaupun dua-dua dah bersumpah, tapi kalau bila dia bawa dia ke pengadilan, qadi dia ada hak untuk tabayun. Okey. Jadi cerita dia, wal qiyasu alla yahlif al ba'i. Dan kias, kalau kita gunakan kias Jali ni, ataupun istilah dia tuntutan kias, ba'i ni dia tidak boleh sumpah. Penjual ni dia tak boleh sumpah. Sebab apa? Li'annahu yad'i ziyadah, kerana dia yang mendakwa pertambahan pada harga. Dia mendakwa pertambahan pada harga. Wahya mi'atun masalan. Ini bagi contoh dia 100. Wal mushtari ya yunkiruha wa anna thaman tis'un. Dan penjual ni dia menafikan, dan dia kata penjual ni pembeli ni kata harganya 90. Ini kes contoh dia 100 dan 90. Wal bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara. Jadi ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kaedah utama dalam perbahasan al-qada'. Perbahasan al-qada'. Bayyinah ni keterangan ataupun bukti. Bukti ni terpundak ke atas siapa yang mendakwa. Jadi siapa yang mendakwa, dia yang kena datang bukti, bukan orang yang didakwa tu kena datang bukti. Ini hadis daripada Nabi ni. Jadi kaedah utama dalam perbahasan al-qada', kehakiman. Wal yaminu ala man ankara. Dan sumpah itu ke atas siapa yang mengingkari. Sumpah ni atas siapa yang didakwa lah. Jadi kalau ikutkan, siapa yang mendakwa dia kena bawa bukti atau bawa saksi. Tapi orang yang didakwa tu dia sekadar sumpah cukup, dia tak perlu bawa bukti yang dia ni tak bersalah. Ini kaedah asal lah, sebelum tabayun oleh qadi. Okay. Jadi masalah yang berlaku hari ni kan, dalam isu-isu kat negara kita, orang ni tuduh kan, A ni tuduh B. Lepas tu bila B cakap tak, aku tak buat macam tu, dia suruh pula B ni datang bukti. Kalau kau tak salah, datang bukti kan. Ana tuduh Ustaz Aris mencuri barang Ana. Lepas tu Ustaz Aris kata, tak, Ana tak curi kan.
Apa bukti yang tak mencuri? Benda tu tak betul. Sebabnya anak yang tuduh tu anak yang kena datangkan bukti yang tak mencuri. Okey. Jadi kalau dalam kes ni tadi, pembeli ni yang dia mendakwa, dia yang menuduh ataupun mendakwa lah, bahawa dakwaan dia apa? Harga ditambah. Dia maksudnya harga ni naik, dia naikkan. Harga ni lebih. Jadi kalau ikutkan, baik ni tak boleh sumpah. Dia yang kena datang bukti. Fala yaminu 'alal ba'i' wal istihsanu ayyuhlafal ithnan. Tapi disebabkan ni istihsan, yang mana istihsan mengambil daripada kias kofi, dua-dua ni boleh bersumpah. Sebab apa? Li'anna kulla minhuma mudda'in wa munkarin. Li'anna kulla minhuma mudda'un wa munkarun. Kerana kedua-duanya ada role sebagai pendakwa dan role sebagai orang yang didakwa, orang yang mengingkari. Macam kes Abu Nali tadi, kalau kita pandang balik, tengok balik, sebenarnya Abu ni dia mendakwa, dalam masa sama dia mengingkari. Ali pun dia mendakwa, dalam masa sama dia mengingkari. Okey, macam tu maksud dia. Fayatahalufan, maka kedua-dua ni boleh bersumpah sebab kedua-dua ada role yang mengingkari. Mudda'un wa munkirun, yang mengingkari. Li'anna al-ba'i'a mudda'i ziyadati wa munkiru haqqil mushtari fi taslimil mabi'. Kerana penjual ni dia mengingkari, dia mendakwa pertambahan pada harga dan dia mengingkari hak pembeli daripada mendapatkan barang. Adapun pembeli dia mengingkari pertambahan harga dan dia mendakwa hak dia untuk mendapatkan barang. Ba'da daf'i thamani wa huwa tis'un, selepas dia membayar harga itu, iaitu 90. Okey, dia tadi 190. Okey. Jadi nak kiaskan kedua-dua ni boleh jadi mudain, boleh jadi mungkarin. Dia satu kes yang macam samar-samar. Kalau lebih jelas, sepatutnya dalam satu kes tu hanya seorang saja yang mendakwa dan hanya seorang yang mengingkari. Tapi dia ambil kes kopi sebab atas dasar istihsan. Terasa nampak logik lebih kuat begitu daripada kes ni, secara logik kuat itu. Okay. Kemudian istihsan bil maslahah, istihsan dengan maslahah. Wa huwa antu jada, sebab kalau nak tabarruk dia kena wali dia yang tabarruk. Lianna fiha tabdidan li amwalihi, kerana masalah daripada tak bolehnya safi ni tasarruf harta dia sendiri. Lianna fiha, kerana padanya, pada harta dia ni boleh berlaku tabdid, sia-sia ataupun bahaya, bahaya kepada harta dia. Nah, orang bodoh kita pakai guna harta dia. Berarti orang yang tahu dia ni bodoh ambil kesempatan. Contoh akal, apa kes kalau orang yang muka sama tu, penyakit apa? Apa? Bukan kembar. Down syndrome. Down syndrome ni dia tak level gila. Tapi dia level yang akal dia tu dia tak capai sepatutnya. Jadi tengok Down syndrome ni, kena tengok balik lah. Kalau Down syndrome yang bijak tu tak ada masalah. Ni Down syndrome yang dia tak berkembang otak dia. Okey. Jadi kalau ikut kias, tak boleh tasarruf harta dia. Tak boleh dia, jadi tak boleh wasiat. Walakin
Walakin al-maslahatu iktadat al-jawaz. Akan tapi maslahah menuntut keharusan dia bertabaruk ataupun dia berwasiat. Dengar artinya tadi. Li'anna al-wasiyata la tufidul milk illa ba'da wafatil mahjuri alaih. Kerana wasiat itu tidak berfaedah pemilikannya kecuali selepas matinya mahjur alaih ni, orang yang terhalang, iaitu orang yang safih ni lah. Sebab wasiat ni, perpindahan pemilikan tu bukan waktu safih tu hidup, tapi waktu safih tu dah mati, harta tu baru berpindah milik. Jadi kalau ikut maslahat, dia macam tak baik sangat pun. So pindah pemilikan tu berlaku lepas mati. Fastus niat minal asli al-ami, maka terkecuali daripada asal yang am, kaedah asal yang umum ataupun kaedah kuliah. Litamkinihi min tahsili thawabi, kerana memungkinkan, membolehkan dia untuk mendapat pahala. Cuma wasiat pun, walaupun dia boleh wasiat tetap hukum wasiat, iaitu 1/3. Untuk kes istihsan bil maslahah ni, daf'u zakati di Bani Hashim, memberi zakat kepada Bani Hashim. Bani Hashim ni keturunan Nabi lah. Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abdul Muttalib, ni golongan yang tidak boleh menerima zakat, sebab dia keturunan Nabi. Ada hadis dia, Nabi tak boleh, tak bagi untuk terima zakat, ambil zakat. Muqtadul qiyas alla yajuza dalika amalan biman rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ikut tuntutan qiyas, tidak mengharuskan, tidak boleh lah untuk memberi zakat, untuk beramal seperti memberi zakat kepada Bani Hashim ni, kerana larangan daripada Rasulullah SAW. Akan tetapi Abu Hanifah istahsana fi asrihi i'ta'uhum zakah fi asri. Okey, akan tetapi Abu Hanifah ni dia beristisna, gunakan kaedah istisna ni pada zaman zaman Abu Hanifah, untuk memberi zakat kepada Bani Hashim ni lah. Sebab apa? Ri'ayatun limasalihihim wa hifzan lahum nadhiya'i hinama lam yu'tau min baitil mal, kerana menjaga masalah mereka dan juga menjaga meraihkan masalah mereka dan juga menjaga mereka daripada kesempitan ketika mana Baitul Mal tidak memberi apa-apa kepada mereka. Jadi lepas zaman Nabi dah tak ada perang semua, dan waktu tu dah tak ada sumber kan. Jadi sempit, nak mengelakkan dari kesempitan tu, Abu Hanifah dia bagi mereka ni terima zakat. Tak ada masalah. Okey. Contoh lain, wa misalun akhar istisna bi maslahah. Tadminus sunna'i awil ajir al-mushtari. Al-ajirul mushtari. Okey. Denda kepada pembuat barang sunat. Sonet masonek jamak dia sunat. Pembuat barang. Ataupun penyewa barang lah. Pengambil upah. Fa'inal qiyas yaqdi bi'adami tadmin. Maka qiyas menuntut supaya tidak didenda. Qiyas menuntut supaya tidak didenda, li'annahum bi'aqdil ijarah amna'an. Kerana mereka ni berakad dengan akad ijarah yang dipercayai, amna'an, dia yang dipercayai. Okay. Jadi akad ijarah ni, ini akad istisna. Akad istisna ni akad buat barang.
Macam tukang jahit lah. Jadi tukang jahit tu akad istisna. Barang tak ada, kita minta buat bagi ciri-ciri, dia buat. Lepas tu baru bayar. Dah siap barang tu baru bayar. Itu akad istisna. Jadi akad istisna ni dia tak ada nas khusus. Jadi keharusan istisna ni ulama kiaskan dengan bait salam. Ulama kiaskan dengan bait salam. Sebab bait salam seolah dia seakan-akan istisna. Barang tak ada, tapi cuma bait salam ni dia bayar dulu. Lepas tu barang datang kemudian. Asalnya barang tak ada tapi barang kemudian. Istisna ni barang tak ada sebab tak buat lagi. Lebih kurang macam salam lah. Okey. Jadi akad dia ni, akad istisna, akad ijarah ni, sewa tempah atau sewa khidmat ni, akad upah lah. Ijarah ni upah kan. Upah khidmat buat. Adalah akad yang kita panggil akad mempercayai orang. Kan? Kita percaya kepada dia, amnaan tu. Kita percaya kepada dia untuk buat barang ni walaupun tak ada. Jadi bila kita dah percaya kat dia, bila dia ada buat salah, dia sepatutnya tak payah dikenakan denda. Sebab kita sendiri berakad untuk mempercayai dia. Okey. Itu kalau ikut muqtadi qiyas. Wal amin wal amin la yudman at-talifa illa bita'di. Dan orang yang dipercayai ini tidak boleh didenda atau tidak boleh dituntut warranty, garanti. Jaminan lah. Denda lah, kita panggil denda lah. Tidak boleh dituntut denda atau bayaran jaminan terhadap kerosakan. Kecuali bita'di, kecuali kerosakan yang dibuat tu kerana sengaja. Awal taksir fil hifzi. Walakin al-istihsanu yaqdi bitadminihim illa fil halaki biquwwatin qahiratin. Akan tetapi atas dasar istihsan yang bersandarkan dengan maslahah, menuntut supaya mendenda as-sunna' dan juga ajr ni, mendenda pembuat dan juga orang yang kita bayar khidmat ni. Kecuali kerosakan itu atas kerana biquwatin qahiratin, kerana kekuatan yang memaksa. Maksudnya ada orang paksa dia rosakkan barang tu. Itu tak apa. Tapi kalau dia tersalah, apatah lagi sengaja, tetap kena bayar denda atas dasar istihsan. Yang mana istihsan itu disandarkan kepada masalah. Jadi apa masalah dia? Masalah dia man'an litahawunihim wa muhafazatin ala amwalin nasi al-mustajarin, untuk melarang daripada tahawun, daripada apa tahun ni? Apa? Penjara bukan. Ahli balai, buat ahli balai. Istilah apa? Sembrono. Buat sembrono. Walaupun kita dah percaya kan. Jadi kalau kita letakkan kalau kau tersilap kau kena denda, dia tak buat sembrono lah, dia tak buat ahli balai lah. Macam tu. Dan menjaga harta manusia yang ditempah tadi ataupun yang dikhidmatkan, diminta khidmatkan tadi. Amwalin nas, harta manusia yang minta khidmat. Fa fi hadhil amsilah ususnya maslahatun juz'iyatun min hukmin kulliyin bidalilin. Maka semua masalah ni tadi dikecualikan kerana dikecualikan masalah yang juz'i daripada hukum yang kulli dengan dalil. Wa hadha ma yusama istislahan al-istihsan. Dan inilah yang dinamakan secara istilah sebagai istihsan. Okey. Hujjatul istihsan wa ara'ul ulama'i fi. Penghujahan istihsan dan juga pandangan ulama padanya. Okey. Jadi ini nak masuk pembahasan adakah istihsan ni boleh jadi dalil, boleh jadikan hujah syarak
ataupun tidak. Jadi ulama dan pandang-pandang ulama pada kes ni lah. Jadi kalau siapa ingat waktu kelas sebelum ni Ana sebut waktu awal-awal istihsan ni dia sebenarnya adalah khilaf lafzi. Bukan khilaf boleh tak boleh. Hakikatnya khilaf yang boleh tak boleh tu adalah pada lafzi. Lafaz ialah perbezaan lafaz. Mazhab Hanafi kata boleh guna istihsan, mazhab Syafi'i kata tak boleh. Sebab mazhab Syafi'i kata ini guna akal. Tapi sebenarnya mazhab Syafi'i menggunakan istihsan juga, cuma mazhab Syafi'i tak panggil istihsan, mazhab Syafi'i panggil qiyas khafi. Okey. Jadi ini dia punya rincian dia. Ittajah ulama'u fil istihsan ni ittijahain. Jadi ulama dia berpandangan dalam kes istihsan ni dengan dua pandangan, dua mazhab lah. Lakinnahuma lam yaltaqiya ala mahallin niza'in wahidin. Akan tetapi kedua-dua itijah ni, kedua-dua pandangan ni, mereka tidak bertemu pada mahal nizak yang sama. Diorang bernizak tapi mahal nizak tu tak sama. Okey, tak apa. Nanti kita akan faham masuk mahal nizak yang tak sama tu, yang menyebabkan kita istilah sebaik khilaf lafzi. Faqala al-jumhur, maka jumhur berkata al-istihsanu hujjatun syar'iyyatun. Istihsan ni adalah hujjah syarak. Boleh jadi dalil syarak. Wa qala syafi'iyyatu wa syi'atu wa dhahiriyatu al-istihsanu laisa bihujjatin. Syafi'iyah Syiah Zahiriyah kata istihsan ni bukan hujah. Qala al-imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata man istahsana faqad syarra'a. Ini kaul yang famous lah, agak famous kaul dari Imam Syafi'i. Siapa yang beristihsan maka dia telah membuat syarak, membuat syariat dia sendiri. Faqad syarra'a tu maksudnya apa? Ibtada'a syar'an, dia mencipta, meninovasi syarak dia sendiri, min indi. Okey. Wa adillatul jumhur ya mayali, dan dalil jumhur seperti berikut. Yang pertama, inna fil akhdhi bil ihsisani tarkul usri ila al yusri. Dalam kita mengambil istihsan ni sebagai hujah, dalamnya ada unsur meninggalkan kesusahan, kepayahan dan mengambil kemudahan. Wa huwa aslul fiddin, dan ini adalah satu perkara usul dalam agama. Qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Yang kedua, inna thubutal istihsani ya'tamidu ala dalilin muttafaqin alaih. Pensabitan istihsan ni dia bergantung, dia berpegang kepada dalil yang muttafaq alaih, dalil yang disepakati, iaitu wa huwa imma an-nassu aw al-ijma'u aw daruratu aw al-qiyasu al-qiyasul khafi aw al-'urf aw al-maslahatu kama taqaddam. Jadi nas ijma', nas ni Al-Quran dan Sunnah lah. Ijma', daruriyat, qiyas khafi, uruf dan maslahah, semua ni adalah dalil-dalil yang muttafaq alaih. Dia kata, jadi disebabkan istihsan bersandar kepada dalil muttafaq alaih, jadi istihsan boleh. Wa kullu dhalika yaqtadi tarjihul qiyasil khafi ala al-qiyasil jali. Maka semua ini menuntut kepada kita mentarjihkan qiyas khafi ke atas qiyas jali. Wal istisna'ul juz'i min al-hukmil kulli wa dhalika maqbulun syar'an. Dan mengecualikan yang juz'i itu daripada hukum yang kulli, dan ini diterima oleh syarak, dia kata. Okay, adapun dalil daripada golongan yang mengingkari keharusan
berhujah dengan istihsan. Yang pertama dia kata la yajuzul hukmi, la yajuzul hukmu illa bin nassi au bil qiyasi 'ala nas. Tidak harus untuk kita berhukum kecuali dengan nas atau dengan kias ke atas nas. Lianna fi ghairi dhalik syar'an bil hawa, kerana selain daripada kita gunakan nas dan juga kias ke atas nas ni adalah mencipta syarak atau berhukum dengan syarak dengan hawa nafsu. Wallahu ta'ala yaqul wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Berhukumlah di antara kamu dengan apa yang Allah telah turunkan dan janganlah mengikut hawa nafsu kamu. Jadi dia kata istihsan ni tidak berhukum dengan nas ataupun kias di atas nas. Jadi siapa yang tidak berhukum dengan nas ataupun berkias ke atas nas, dia telah berhukum dengan hawa nafsu. Maka siapa yang berhukum dengan hawa nafsu, dia telah telah melanggar larangan Allah. Tak boleh lah. Yang kedua, al-aqlu asasul istihsan. Akal ni adalah asas dalam istihsan. Wa fi yastawil alim wal jahil. Dan padanya, pada akal sebagai asas istihsan ni, menyamakan orang yang alim dan orang yang jahil. Fa yajuzu likulli insanin ay yashra'a syar'an jadidan. Maka bolehlah semua manusia ni untuk bersyariat dengan syariat yang baru atas dasar, sebab istihsan ni guna akal kan. Semua orang boleh guna akal mereka sendiri, buat syarat sendiri. Jadi benda ni tak boleh, dia kata. Lam yakuni Rasul sallallahu alaihi wasallam yufti bil istihsan. Wa inna ma kana yantazirul wahyu. Yantazirul wahyi. Rasulullah SAW tidak berfatwa dengan istihsan. Bahkan Rasulullah SAW dia menunggu wahyu. Jadi dua-duanya ada dalil. Tapi kalau kita analisa balik dalil kedua-dua ni, dia tak bertembung pun sebenarnya. Kan? Seorang cakap pandangan yang boleh kata dia boleh berhujah istihsan disebabkan bersandar dengan dalil nas. Ada sandar-sandar nas. Yang kata tak boleh ni disebabkan istihsan ni berhujah dengan akal semata-mata. Sedangkan yang boleh ni kata memang istihsan ni berhujah dengan akal, tapi berhujah dengan akal ni disandarkan dengan nas. Jadi sebenarnya secara tak langsung golongan yang mengingkari ni dia telah bersepakat dengan golongan yang membolehkan. Sebab dia kata tak boleh guna akal semata-mata. Kalau yang boleh adalah guna kias ke atas nas. Kias ni akal juga, tapi akal yang bersandar kepada nas. Jadi sebenarnya kedua-dua ni dia tak bertemu pun sebenarnya. Jadi sebab tu kita kata khilaf yang ada hanyalah khilaf lafzi je, nama je. Seorang ni panggil ni istihsan, satu grup ni panggil kias kofi. Okey. Wa yulahizu anna hadhihi al-adillata tattajihu li inkari tashri'i bil hawa. Jadi kita boleh lahizkan, simpulkan bahawa dari dalil golongan yang berpandangan kepada mengingkari mengingkari pensyariatan dengan hawa nafsu ni, dan pandangan ini kita mutafaq alaih, kita bersepakat. Yang golongan yang mengatakan istihsan ni boleh pun bersetuju juga guna tasyrik, guna hawa nafsu ni tak boleh. Dua-dua setuju. Wa amma haqiqatul istihsani 'indal qailin bihi wa huwa al-amal bi aqwad dalilain. Adapun hakikat istihsan ni sebenarnya di sisi orang golongan yang berpandangan boleh
menggunakan istihsan, iaitu wahwa al-amal bi aqwa dalilain, iaitu beramal dengan dalil yang paling kuat di antara dua dalil. Dia bukan beramal dengan hawa nafsu, tapi beramal dengan dalil mana yang lagi kuat. Fala majalu lil khilafi fihi, maka tidak ada ruang ataupun tidak terjadi sebarang khilaf padanya. Wal ulama'u kulluhum ya'khuduna bihi baina musi'in wa mudhiqin. Dan para ulama semuanya mengambil istihsan yang tadi, ataupun beramal dengan dalil yang lagi kuat di antara dua dalil ni, di antara benda-benda yang sempit dan juga benda-benda yang mausi', benda-benda yang luas dan benda-benda yang sempit. Illa anal istihsan fil haqiqati la ya'ud masdaran mustaqilan. Kecuali istihsan ni dia pada hakikatnya bukan tidak kembali sebagai masdar, sandaran, sumber yang mustaqil. Sumber yang mustaqil ni sumber yang berdiri sendiri. Memang istihsan ni memang ada ni sebagai satu sumber asli yang datang, memang dicedok sebagai sumber asli. Jadi dia kata istihsan ni bukan sumber asli, bukan masdar mustaqil. Wa inna ma huwa amalun rajihun lil qiyasi aw bil maslahi wa nahwiha. Adapun istihsan ni dia beramal dengan merujuk kepada qiyas ataupun maslahah. Jadi istihsan ni bukan yang dalil mustaqil yang berdiri sendiri, tapi dia nak beramal dengan istihsan ni kena rujuk juga. Kena juga nas, kena rujuk juga maslahah dan sebagainya. Jadi bila rujuk nas dan maslahah ni, saya kata qiyas lah kan. Qiyas guna akal kan. Tapi rujuk kepada nas. Sebenarnya kedua-dua ni dah sepakat. Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah khilaf lafzi. Khilaf lafzi, bukan khilaf pada boleh atau tak boleh pakai hakikatnya. Okay. Faham Okay, habis dah ya istihsan. Okay. Jadi kalau siapa nak kaji lebih istihsan ni, boleh carilah antara yang buku ni, antara buku-buku kita yang khusus cerita pasal istihsan. Ada banyak sebenarnya, cuma nak sebut dua je lah. Kitab Al-Istihsan karangan Dr. Ilyas Ad-Dardar, Dr. Ilyas Dardar. Kemudian Nazariyatul Istihsan, Nazariyatul Istihsan, Dr. Abdul Latif Farhan. Okey. Ni kalau nak kaji lebih lah pasal istihsan ni. Jadi kita stop dulu sampai sini. Ada soalan? Tak ada? Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, lepas ni kalau ada kalau tadi ada benda-benda tak faham ataupun sekat-sekat kan. Hari ni teknikal dia pakai kamera baru. Dari sini lagi. Jadi maafkan kalau ada kekurangan teknikal dia perform dia dah upgrade. Siapa yang ada kat sini nanti boleh tengok. Jadi kalau ada sebarang kekurangan daripada penyampaian anda sendiri ataupun sebagainya, tak faham, boleh nak rujuk, tak ada masalah, boleh PM. Ada nak tanya soalan pun boleh PM, tak ada masalah. Kita boleh bincang. Kalau ada kesalahan pun nak tegur boleh, tak ada masalah. Dan sebagai akhir kalam, aku lupa lihat fasifulullah li wa lakum, yang baik itu daripada Allah hakikatnya, yang keduanya dan yang buruk daripada ana hakikatnya, kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah Rasulullah.